Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakirin bin Abdul Majid, nombor matrik D19312247. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Imam Abu Hanifah. Nama sebenar beliau iaitu Al-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijrah dan berasal dari keturunan Parsi. Beliau berasal dari keturunan yang merdeka. Keturunan nenek moyangnya tidak pernah menjadi hamba menurut satu pendapat. Tetapi setengah penulis mengatakan bahawa datuknya pernah menjadi hamba kepada Bani Taim bin Sa'labah, kemudian dimerdekakan. Akhirnya, kesetiaan datuknya itu kepada Bani Taim sehingga digelarkan Thabit Al-Taimi Al-Kufi. Imam Abu Hanifah pada mulanya menjalankan perniagaan tenun dari sutera di Kufah. Beliau dikenali sebagai seorang yang jujur dan benci akan penipuan. Di Kufah pada ketika itu mempunyai ramai alim ulama dan para fuqaha, menyebabkan beliau berminat menghadiri majlis-majlis ilmu dan mengambil ilmu agama dari mereka. Beliau dikenali sebagai Abu Hanifah kerana beliau sentiasa membawa pennya ke mana-mana untuk mencatat ilmu pengetahuan. Seterusnya, salah seorang anaknya bernama Hanifah. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama. Setelah mendalami ilmu-ilmu Islam yang lain, beliau memberi perhatian kepada ilmu fiqh. Walaupun Imam Abu Hanifah seorang yang pendiam, tetapi apabila disoal tentang masalah fiqh, beliau begitu lantang memberi jawapan tentang soalan yang diberikan oleh mereka. Seterusnya, saya akan menceritakan guru-guru Imam Abu Hanifah yang masyhur. Terdapat ramai guru-guru Imam Abu Hanifah yang masyhur. Di antara tokoh guru beliau yang masyhur ialah Atha' bin Abi Rabah Al-Sya'bi, Ikrimah Maula Abdullah bin Abbas, Nafi' Maula Umar, Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad ini mengambil ilmunya dari Ibrahim Al-Nakhai, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi bolehlah dianggap sahabat besar Nabi Muhammad SAW iaitu Abdullah bin Mas'ud sebagai mahaguru Imam Abu Hanifah. Beliau mengambil ilmu berdasarkan pemikiran dan cara serta mazhabnya. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Seperti yang kita tahu, Abu Hanifah seorang yang berani dan tegas dalam perkara kebenaran. Beliau telah ditimpa dengan pelbagai ujian. Antara ujiannya, beliau pernah suatu ketika dikehendaki oleh Gubernur Marwan di Iraq yang bernama Yazid bin Umar bin Hubairah untuk memegang jawatan hakim atau kadi di Kufah. Namun, Imam Abu Hanifah enggan menerima jawatan itu dan akhirnya Imam Abu Hanifah dihukum sebat 110 kali. Dan hukuman ini diterima 10 kali sebatan pada setiap hari. Setelah Gubernur Marwan itu iaitu bernama Yazid melihat Imam Abu Hanifah tidak berganjak dari keputusannya iaitu menolak jawatan tersebut, lalu Yazid melepaskannya. Seterusnya, ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah iaitu beliau juga pernah ditahan oleh Abu Ja'far Al-Mansur kerana menolak pelantikan jawatan hakim pada zaman pemerintahannya. Abu Ja'far Al-Mansur iaitu salah seorang khalifah-khalifah terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah. Beliau memerintah selama 22 tahun. Seperti yang kita dapat lihat, Imam Abu Hanifah sentiasa berhadapan dengan ujian pada zaman pemerintahan Abbasiyah dan juga pada zaman Umayyah, dan sehingga beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya saya akan sambung dalam tajuk Imam Abu Hanifah
yang tajuknya iaitu murid-murid Imam Abu Hanifah. Yang pertamanya, Imam Abu Hanifah tidak menyusun fiqhnya dengan sendiri, tetapi fatwa-fatwa beliau dinukil kepada kita melalui murid-murid beliau. Jadi dalam penyusunan fiqh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau dibantu oleh anak muridnya seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Seterusnya, dalam peranan murid-murid Imam Abu Hanifah itu sendiri adalah untuk menyimpangkan mazhab Imam Abu Hanifah dan menyusun fatwa-fatwanya dengan yang bercampur aduk dengan pendapat dan pandangan mereka. Jadi tugas-tugas mereka juga adalah dengan menyimparkan pendapat iaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan menyusun fatwa-fatwanya yang bercampur aduk dengan pendapat mereka sendiri, iaitu pendapat anak murid Imam Abu Hanifah itu sendiri. Jadi disebabkan apakah yang menyebabkan mereka ini boleh menyusun ataupun menyusun pendapat yang bercampur aduk itu dengan pendapat mereka adalah kerana murid-murid mereka bukan muqallid semata-mata, bahkan mereka adalah mujtahid yang lahir dari madrasah Imam Abu Hanifah. Yang mana murid-murid beliau ini bukan di taraf muqallid, iaitu muqallid ni orang yang tahap orang awam yang belum mencapai tahap untuk mampu untuk berijtihad. Tetapi mereka ini ada di kalangan mujtahid, iaitu mereka yang alim, yang ilmunya tinggi dan lengkap ilmunya, yang mana mereka mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada murid Imam Abu Hanifah yang paling masyhur hingga sampai kepada tahap mujtahid, iaitu ada seramai 4 orang, iaitu yang pertamanya Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari yang wafat pada tahun 183 Hijrah, yang mana beliau merupakan seorang ulama yang terbilang dan dikatakan setaraf dengan Imam Abu Hanifah. Beliau juga pernah dilantik sebagai ketua hakim dan beliau merupakan ulama pertama yang diberi gelaran Al-Qadi Al-Qudsah. Dan beliau juga dikenali sebagai Al-Qadi Al-Qudsah, gelarannya. Dan seterusnya adalah Zufa bin Al-Huyal bin Qais Al-Kufi yang wafat pada tahun 153 Hijrah, yang mana beliau merupakan anak murid Imam Abu Hanifah yang paling tua berbanding dengan Abu Yusuf. Dan beliau ini adalah seorang yang mahir dalam bidang qiyas dan menjadi pengganti imam setelah kewafatan Imam Abu Hanifah. Baiklah, yang seterusnya adalah yang ketiga, Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Shaybani, wafat pada tahun 189 Hijrah. Yang mana beliau ni boleh dikatakan sebagai anak murid Imam Abu Hanifah yang paling muda, kerana ketika beliau berumur 18 tahun, Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia. Jadi setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, beliau menuntut ilmu fiqh kepada antaranya Imam Abu Yusuf, Imam As-Tawri dan Imam Malik. Dan Imam Muhammad bin Hasan ini juga merupakan guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir sekali adalah Imam Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu'i Al-Kufi, yang mana beliau wafat pada tahun 204 Hijrah. Beliau pernah dilantik sebagai qadi di Kufah pada tahun 194 Hijrah. Dan beliau merupakan murid Imam Abu Hanifah yang masyhur dalam meriwayatkan pendapat Imam Abu Hanifah. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pada dasar-dasar mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu sumber syarak yang menjadi asas pada fiqh beliau adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah Aqwal As-Sahabah, iaitu beliau memilih mana-mana pendapat yang difikirkan benar menurut beliau. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Al-Qiyas dan Al-Ijtihad. Baiklah, Imam Abu Hanifah terkenal sebagai imam yang banyak menggunakan pemikiran atau qiyas dan bentuk ijtihad yang lain, seperti istihsan dan uruf. Ini kerana
kehidupan beliau di Iraq susah untuk menjumpai hadis yang sahih. Dan seterusnya, ini kerana tercetusnya pelbagai fitnah yang munculnya kelompok-kelompok politik yang terdiri dari kelompok Khawarij, Syiah dan lain-lain. Jadi dengan tercetusnya puak-puak ataupun kelompok seperti ini, maka mereka mengadakan, iaitu membuat hadis-hadis palsu untuk menyokong pendapat mereka. Dan seterusnya, Imam Abu justru disebabkan banyaknya hadis-hadis palsu, jadi Imam Abu Hanifah ini seorang yang teliti untuk menerima sesebuah hadis. Dan apabila jelas hadis itu sahih, beliau tidak akan mengambil sumber yang lain daripada sumber hukum. Oleh yang demikian, beliau akan menggunakan sumber-sumber ijtihad hanya apabila tidak ada nas ataupun hadis dan ijma'. Jadi disebabkan itulah beliau digelar sebagai Imam Ahli Ar-Ra'yi. Seterusnya kita akan pergi kepada ujian dan sanjungan serta kewafatan Imam Abu Hanifah. Okay, yang seperti kita tahu, Imam Abu Hanifah ini seorang yang alim dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahap cintanya beliau kepada ilmu sehingga kan beliau ke mana-mana sentiasa membawa pen dan buku bersamanya untuk mencatat segala ilmu baru yang diperolehi olehnya. Dan bukan itu saja, beliau juga seorang saudagar ataupun usahawan yang berjaya dalam perniagaan. Seterusnya, Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Abu Hanifah, iaitu manusia dalam bidang fiqh boleh dianggap sebagai anak pinak Imam Abu Hanifah. Beliau seorang saudagar yang berjaya, terkenal di kalangan masyarakat sebagai seorang yang jujur dan amanah dalam urusan muamalatnya serta amat waraq dalam segi ilmu dan fiqhnya. Beliau juga terkenal dengan kuat beribadah. Itu adalah kata-kata daripada Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Seterusnya, terdapat riwayat yang menceritakan bahawa beliau solat subuh dengan wuduk solat isyak selama 40 tahun. Dan beliau juga sering khatam Al-Quran setiap malam pada waktu sahur, waktu pagi. Dan Imam Abu Hanifah apabila membelanjakan sesuatu nafkah kepada keluarganya, beliau akan bersedekah sekadar itu juga kepada orang lain. Sebagai contohnya, kalau Imam Abu Hanifah membelanjakan nafkah kepada keluarganya sebanyak 100 dinar misalnya, dan sebanyak 100 dinar itu jugalah dia akan berinfak kepada orang lain. Dan Imam Abu Hanifah pernah dipukul beberapa kali kerana menolak perlantikan jawatan hakim dan dipenjarakan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Dan akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah di Baghdad, itu di dalam penjara di Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Bakri. Seterusnya saya akan membentangkan pengaruh fiqh Imam Abu Hanifah. Pengaruh fiqh Imam Abu Hanifah tidak dapat dikesan karangan dan penulisan Imam Abu Hanifah secara khusus. Walaupun ada yang mengatakan beliau telah menulis kitab Al-Fiqh Al-Akbar, tetapi riwayat tidak meyakinkan, bahkan dipertikaikan. Adapun pendapat, perkataan dan fatwa-fatwa beliau dalam bidang fiqh telah dihimpun oleh murid yang rapat lagi setia, iaitu Imam Muhammad bin Al-Hasan dalam 6 buah kitab. Antaranya, yang pertama Al-Mabsut, yang kedua Al-Jami'ul Kabir, yang ketiga Al-Jami'ul Saghir, yang keempat As-Sayrul Kabir, yang kelima As-Sayrul Saghir, dan yang keenam Az-Ziyadatu. Seterusnya, penyebaran mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah tersebar luas di kalangan penduduk Iraq, Syam, Mesir, India, China dan beberapa negara di Asia Tengah. Imam Abu Hanifah juga merupakan pengasas mazhab Hanafi yang menjadi rujukan kepada umat Islam di sekitar itu, antaranya Pakistan, India, China dan lain-lain lagi.
Selain itu, mazhab Hanafi juga merupakan mazhab kerajaan rasmi Ottomaniyah dan jajahan takluknya seperti Mesir, Lebanon, Syria. Seterusnya, murid-murid beliau merupakan sahabat pada Khalifah Bani Al-Abbas. Karangan-karangan mereka banyak diterbitkan dan sering berlaku perbahasan dengan ulama-ulama mazhab Hanafi yang melahirkan pelbagai dalil dan membuahkan ilmu. Yang berguna kepada umat dan tidak mencetuskan permusuhan dan perseteruan. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Ottomaniyah, sistem kehakiman diasaskan kepada mazhab Hanafi. Ini di antara faktor yang membantu perkembangan dan dipelajari mazhab ini di kalangan orang awam di kebanyakan negara Islam ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, saya Abdullah Syahid bin Abdul Hamid, nombor metrik D1931-2004. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Imam Malik bin Anas. Yang pertama sekali saya akan menceritakan tentang ataupun membentangkan tentang nama dan keturunan Imam Malik bin Anas. Nama beliau ialah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr Al-Aslahi Al-Yamani. Kat situ ada penambahan sikit kalau saya pernah kaji dan panjang lagi sebenarnya nama Imam Malik, tapi saya letak dalam slide seperti mana dalam tadi. Okey. Dan asal usul mereka iaitu keturunan daripada Imam Malik bin Anas ini daripada keturunan daripada kalangan orang-orang besar Yaman. Sebab tu digelar di belakang tersebut Al-Aslahi dan Al-Yamani. Pada tahun 93 Hijrah, beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik Imam Malik bin Anas ini dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Okey, saya akan ceritakan tentang moyang Imam Malik, iaitu moyang beliau ialah Malik bin Abi Amir. Malik bin Abi Amir, iaitu anak bin Malik bin Abi Amir. Saya nak ceritakan tentang Malik bin Amir ini siapa? Malik bin Amir. Malik bin Abi Amir ini ialah salah seorang daripada 4 orang yang mandi jenazah Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman telah dibunuh dan antara 4 orang yang memandikan, menghafankan dan menguburkan jenazah Sayyidina Uthman bin Affan iaitu ialah moyang Imam Malik bin Anas, iaitu Malik bin Abi Amir. Okey, seterusnya moyang atas daripada Malik bin Abi Amir iaitu Abi Amir bin Amr, iaitu beliau juga merupakan sahabat Nabi. Kita dah tahu dah sebenarnya bahawa keturunan Imam Malik ni bukan biasa-biasa, memang keturunan orang-orang yang soleh, orang-orang alim. Itu sedikit kisah tentang moyang-moyang Imam Malik bin Anas. Okey. Beliau tidak pernah keluar dari Madinah kecuali menunaikan ibadat haji. Imam Malik ni, kalau kita tahu, dia memang belajar dan dia tidak merantau macam imam-imam lain yang merantau di luar negeri sendiri. Dan Imam Malik ni dia belajar apa-apa semua di dalam Madinah. Dia tidak keluar Madinah. Kat sini dah tulis bahawa Imam Malik yang keluar di Madinah hanya untuk menunaikan ibadat haji sahaja. Okey, kenapa beliau tidak merantau untuk menuntut ilmu di luar daripada Madinah? Dan jawapannya ialah majoriti para sahabat masih lagi berada di Madinah dan menyebar ilmu di Madinah dan mendidik anak-anak murid masing-masing
ramai, walaupun ada yang sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di negara-negara Arab yang lain, contoh seperti Mesir, Yaman dan sebagainya, akan tetapi tidak dapat ditandingi lagi bahawa kat Madinah pun ada yang kat luar sana tak banyak macam kat dalam Madinah. So kat dalam Madinah dapat ramai lagi para sahabat itu dan tadi. Okay. Sebab tu beliau tidak belajar di luar, kerana kat dalam Madinah pun dah terlalu ramai dah orang-orang hebat. Okay. Beliau dilahirkan dalam masyarakat Islam yang penuh dengan warisan Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Imam Malik ni dia seorang ulama yang nombor satu tak tidak ada tandingan, iaitu ulama nombor satu pada ketika itu tabi'in. Kemudian beliau dididik dalam kedua ilmu, kuasa ilmu dan hijrah dan lain-lain. Dan beliau itu memang dari kecil dah memang dididik oleh keluarga beliau. Ada satu kisah ini saya ceritakan. Pada ketika kecil, ayah Imam Malik memanggil Imam Malik dan abang kandungnya, dan ayah beliau bertanya tentang soalan cinta. Jadi itu abang beliau menjawab dengan betul dan Imam Malik tidak. So ketika itu ayah beliau mengatakan, ya, wahai Malik, engkau hanya menguruskan tentang burung merpati, iaitu nak katakan sedikit itu Imam Malik banyak menguruskan hal ini lah. Kemudian setelah bapa ni kata begitu, Imam Malik terus meninggalkan setiap urusan ini dan meminta dengan ulama-ulama tersebut. Ketika masih kanak-kanak, beliau sudah menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis dan lain ulama. Selain itu beliau sendiri dengan seorang tokoh ulama pada zaman iaitu Abdul Rahman bin Hurmuz. Abdul Rahman bin Hurmuz ini antara ulama yang guru kepada Imam Malik yang memang terdapat sedikit. Ada satu kisah Abdul Rahman bin Hurmuz ni tahu memang dia sangat arif, memang hebat. Ketika Imam Malik mencari ilmu dengan beliau secara berdua sahaja, tidak ada orang lain. Jadi ketika Imam Malik pergi ke rumah Abdul Rahman bin Hurmuz dengan membawa beberapa buah tamar. Kemudian dia memberi buah tamar tersebut kepada anak-anak Abdul Rahman bin Hurmuz, kesemuanya kita berupah. Dia kata dia ada orang, kita ketahui bahawa orang ulama ni orang awam akan datang untuk dijawapan dari itu yang mari kita ditamat pada anak-anak Abdul Rahman bin Hurmuz untuk menyatakan bahawa sekiranya ada orang datang untuk bertemu dengan ayah, kata jawab ayah sibuk. Ini adalah kecerdikan Imam Malik untuk meminta ilmu secara berdua tanpa orang yang dia tidak begitu, tapi itu adalah kecerdikan beliau untuk meminta ilmu secara berdua dengan Abdul Rahman bin Hurmuz. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang guru-guru yang masyhur Imam Malik bin Anas. Yang pertama, beliau mempelajari ilmu fiqh dan sunnah dan tokoh ulama yang lain. Imam Malik ini belajar ilmu fiqh dan hadis dan sunnah itu masuk hadis. Antara guru beliau ialah yang disebutkan tadi, iaitu yang masyhur Abdul Rahman bin Hurmuz, kemudian Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Imam Malik mengambil daripada mereka, iaitu mengambil hadis, fiqh, asar dan fatwa sahabat. Seterusnya Abu Zinad Abdullah bin Zakwan merupakan guru hadis Imam
tahu bahawa sebenarnya Imam Malik ini menuntut ilmu dengan sebanyak 900 ulama yang Imam Malik sudah menuntut ilmu itu. Terdapat ramai lah ada yang disebutkan tentang dari guru-gurunya. Berapa guru dalam kitab Al-Muwatta yang dikarangkan beliau, berapa guru yang Imam Malik menuntut beratus orang. Saya akan sebutkan. Kemudian nak kata waktu ketika itu di Madinah memang terdapat ramai orang yang alim dan ada juga orang yang saleh tapi tidak alim, terdapat orang saleh. Contohnya 30 tabi'in yang mengajar di dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Yang imam 30 orang tadi yang mengajar dalam Masjid Nabawi, dan mereka semua menyebut qala satu qala. Mereka semua 30 orang itu meriwayatkan semua hadis. Tapi Imam Malik tidak meriwayatkan hadis dari mereka tersebut. Kerana apa? Kerana dia kata kecuali 70 orang ini bukanlah pakar dalam bidang hadis. Kata Imam Malik ini seorang tegas. Dia mengambil hadis hanya kepada orang yang pakar hadis. Kata bukan tak baik. Memang orang itu soleh. Itu orang 70 tadi itu soleh. Berkata Imam Malik tahu kalau sekiranya setiap seorang itu diletakkan ataupun diberi amanah untuk menjaga harta Baitul Mal, seorang pun tidak akan ambil. Masya Allah, kata itu zaman Masya Allah dahsyat. Memang adil. Kata zaman seperti itu. Kemudian ada guru Imam Malik iaitu Rabi'ah bin Abdul Rahman Nabi Al-Fadl, Ja'far bin Muhammad Al-Fajir, dan nama yang tidak dapat disenaraikan. Orang yang terdapat ramai guru Imam Malik dan kemudian setelah saya ceritakan apa ketika saya sebelum ceritakan tentang Imam Malik mengajar ataupun mendapat fatwa, saya akan ceritakan kaedah tentang ulama mujtahid. Kaedah mereka juga, sekiranya mereka memahami dan menghafal sesuatu maklumat ataupun Al-Quran ataupun hadis, maka mereka menghafal dan ingat sampai akhir hayat. Itu berkaedah. Ulama-ulama mujtahid semua memang kaedah mereka itu. Bila mereka menghafal, memang akan lekat sampai mereka mati. Sebab itu kau senang menghadap orang-orang dahulu. Ketika beliau berumur 21 tahun, beliau boleh mengajar dan memberi fatwa yang telah ditelakani oleh 30 tokoh ulama. Okey. Kata bahawa 30 tokoh ulama fikih ialah semua guru-guru Imam Malik. Guru Imam Malik dan 30 tokoh ulama lain, ulama-ulama yang besar, ulama besar Madinah. Masya-Allah. Kita dapat lihat memang ketika umur berapa beliau sudah memberi ngajar dan memberi fatwa. Umur berapa itu telah diberi ijazah oleh juga ulama besar Madinah. Kemudian setelah Imam Malik mengajar dan masih tuntut ilmu sehingga menjadi alim, berkata Imam Malik, itu dikata hampir ke semua guru yang beliau belajar ketika Imam Malik sudah dewasa ini, semua gurunya datang mengambil hadis dari Nabi. Guru yang ketika dia masih muda berbijakmu setelah dia dewasa, setelah dia dapat kelayakan untuk memberi fatwa dan mengajar, sampailah sudah dewasa, hampir semua guru-gurunya beliau datang dari Imam Malik untuk mengajar kepada Imam Malik. Masya Allah. Tapi itu saja.
selain itu, mungkin saya akan ceritakan tentang murid-murid yang masyhur Imam Malik bin Anas. Abdullah antara murid beliau iaitu Abdullah bin Wahab yang berguru dengan Imam Malik selama 20 tahun dan mengembangkan mazhab Malik di Mesir dan Maliki. Beliau meninggal dunia tahun 193 Hijrah. Masya Allah, antara anak murid yang telah juga Imam Malik iaitu selama 20 tahun. Selain itu juga ada juga Abdul Rahman bin Al-Qasim Al-Masri, murid beliau yang berpengaruh dan bersahabat dengan Imam Malik selama 20 tahun juga, serta meriwayatkan darinya hadis Al-Muwatta. Dan dia meninggal dunia tahun 190 Hijrah. Kita nak tahu bahawa kita Al-Muwatta ini kita yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas. Yang ke seterusnya Abu Hasan, seterusnya Ashab bin Abdul Aziz Al-Qaisi bermazhab Maliki di Mesir dan meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Selain itu Abu Hasan Al-Qurtubi yang mengembangkan mazhab Maliki Andalus, dia meninggal dunia tahun 194. Dan selain itu Asad bin Furat dan Tunisia yang manusia di Sakaria dan terdapat ramai yang anak murid Imam Malik bin Anas. Akhir sekali, Imam Syafi'i juga merupakan anak murid Imam Malik dan Imam Syafi'i juga pernah mempelajari dan menghafal kitab Al-Muwatta. Saya akan ceritakan kita sedikit tentang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab Al-Muwatta ini ketika zaman itu tidak boleh ditemui di mana-mana kitab hadis. Nak kata betapa besar masa ketika itu kitab Al-Muwatta ni selepas Al-Quran, kitab Al-Muwatta yang kitab yang tinggi yang daripada sebab dengan kitab hadis daripada zaman Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i pernah menyebut tidak ada di bawah naungan langit sebuah kitab hadis yang lebih tinggi dan lebih sahih daripada Al-Muwatta. Masya Allah, Imam Syafi'i pun telah berkata begitu kepada Imam Malik. Memang Imam Malik seorang yang alim, yang orang, dan beliau juga seorang yang tegas dalam mencari seseorang guru. Sekiranya ada satu kisah ni, ketika beliau ingin menuju Mekah. Ketika itu kata Presiden Mekah, saya ingat siapa nama tersebut, orang alim juga. Tapi seketika dia pergi ke Mekah tu, dia terdapat bahawa ulama tersebut meriwayatkan hadis dalam keadaan berjalan, dan orang yang mengambil hadis daripada ulama tersebut dalam keadaan berdiri. Kalau zaman sekarang kita tak ada masalah, tak ada masalah pun orang meriwayatkan hadis dalam keadaan berjalan dan sebagainya. Tetapi Imam Malik nampak perbuatan tersebut, beliau tidak mengambil hadis dari ulama tersebut. Kerana Imam Malik ini mencari gurunya dalam orang-orang yang ahli warok. Dan Imam Malik tegas lah, memang tegas untuk mencari seorang guru. Itulah jenis sifat Imam Malik terhadap untuk mencari. Kemudian ketika itu kita Al-Muwatta tinggi. Sebab apa? Sebab masa ketika itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tiada lagi. Dan dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan hadis daripada 131 orang guru. Beliau dalam kitab Al-Muwatta sahaja, beliau telah menuntut ilmu dengan sebanyak 131 orang guru. Dalam kitab Al-Muwatta sudah 100 lebih guru, dan guru Imam Malik tidak alim dan orang dalam kitab Al-Muwatta pun sudah 100 lebih. Dan apatah lagi dengan ilmu-ilmu lain, sebab tu ramai dan bahawa ramai guru Imam Malik bin Anas, iaitu dalam 900 orang guru. Allah A'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Azhar bin Yahya dan dua. InsyaAllah saya akan menerangkan jasa datang Imam. Jadi yang pertama, kita kena tahu bahawasanya Imam Malik ni dia terkenal dengan salah seorang pengikut madrasah ahli al-hadis, kerana beliau banyak memberi penekanan tentang hadis dan jadi salah seorang rujukan dalam bidang hadis. Jadi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis atau ingin mendalami ilmu hadis akan merujuk kepada beliau, Imam Malik. Imam Malik sendiri, beliau sendiri tidak menyusun metodologi mazhabnya dalam menegakkan hukum dan tidak ijtihad, walaupun beliau pernah menyebut secara jelas pada setengah-setengah penulisan dan isyarat sahaja pada setengah penulisan yang lain. Di antara yang pernah dia hadir dalam kitab Muwatta, bahawa beliau mengambil pakai amalan ahli Madinah dan ditamakan dari khabar ahad yang bercanggah dengan alasannya sebab apa? Bahawasanya amalan ahli Madinah ini merupakan warisan yang diterima daripada turun-temurun daripada datuk besar, maka ia hampir sama dengan mutawatir. Jadi wajarlah beliau Imam Malik mengambil amalan ahli Madinah seperti daripada khabar ahad. Yang kedua, Imam Malik dia lebih banyak dasar mazhabnya lebih banyak daripada dasar mazhab lain. Di antara dasar sumber beliau yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah Nabawiyah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima amalan ahli Madinah, yang keenam qaul sahabi, yang ketujuh Al-Istidlal, yang ke-8 Jalil Al-Jarahi, yang ke-9 Ijtihad, yang ke-10 Al-Masali Al-Muftadah. Yang seterusnya kita tengok daripada segi kandungan dan pujian Imam Malik ini. Keistimewaan pada Imam Malik ini antaranya yang pertama kehebatan dan digerungi oleh ramai orang, sampai pernah pada ketika waktu Imam Malik juga di dalam majlis, orang yang dalam majlis itu tidak akan pernah bercakap sehingga ada mendapat keinginan daripada beliau. Ini bermakna mereka selalu gerun dengan Imam Malik sehingga kan tidak berani langsung mencegah beliau atau bercakap dengan orang lain. Yang kedua adalah menghormati dan mengagungkan hadis Rasulullah, sehingga kan beliau sebelum beliau menyampaikan hadis-hadis kepada masyarakat, beliau akan melakukan tiga perkara. Ini adalah tiga perkara yang biasa beliau lakukan sebelum beliau menyampaikan hadis. Yang pertama ialah beliau akan membersihkan diri dahulu. Dia akan sucikan dirinya dahulu daripada segala kotoran yang ada di tubuhnya untuk untuk sucikan dirinya lah. Ya, selepas beliau mensucikan dirinya, sekarang yang kedua beliau akan memakai pakaian yang terbaik. Jadi dalam hari itu pakaian ini adalah pakaian terbaik beliau, maka beliau akan memakai pakaian itu untuk nampak dirinya nampak kemaslah, sebab itu adalah pakaian terbaik yang dia ada. Yang ketiga, beliau akan memakai bau-bauan, jadi bau-bauan yang wangi lah. Ini menunjukkan beliau ini sangat mengagungkan hadis Nabi, sehingga kan sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau akan melakukan tiga perkara. Ada satu ketika
selalu mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum aku menyampaikan hadis Nabi, aku akan melakukan sekian. Okay. Yang seterusnya adalah kesungguhan dan ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, beramal ibadah dan menyampaikan menyebarkan agama. Beliau ni sampailah nak kata betapa tekunnya, betapa kesungguhannya beliau dalam menyampaikan ilmu ni. Dalam masa 70 tahun beliau beliau sentiasa mengeluarkan fatwa-fatwa dengan terus menerus. Ini nak katakan betapa kesungguhannya beliau jika tak ada langsung waktu yang beliau berasa untuk berehat atau berasa untuk meningkatkan. Jadi tak ada langsung beliau ini sentiasa bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu, sampaikan terus menerus untuk beliau mengeluarkan fatwa. Beliau juga tak pernah orang ketikanya tidak pernah mempertikaikan tentang kewarasannya dan tidak pernah mempertikaikan dengan kealimannya. Sampaikan pada zaman itu, pada masyarakat itu tidak pernah ada yang berani mengeluarkan fatwa yang berjangkau dengan Imam Malik. Ini nak katakan betapa mereka tak pernah mempertikaikan dengan kealiman. Kemudian Imam Malik sendiri pernah berkata, aku tidak akan pernah mengeluarkan fatwa sehingga akan ada 70 orang ulama menjadi saksi tentang fatwa beliau. Nampak, ini yang menyebabkan orang tak pernah nak keluarkan fatwa yang berlawanan dengan Imam Malik, kerana segala apa yang Imam Malik keluarkan menjadi saksi kepada 70 orang ulama. Tapi yang keempat, Imam Malik pernah menghadapi kesilapan dan satu perkara yang tidak dapat dilepaskan bagi semua orang yang menyampaikan agama Islam. Sentiasa akan diuji dengan berbagai-bagai cara. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pernah diuji dengan berbagai-bagai cara. Untuk kita ini atau imam-imam terdahulu diuji untuk menguatkan keimanan beliau, untuk mentaati kepada perintah Allah, untuk merasa redha kepada semua yang disebutkan oleh Allah. Di antara ujian yang pernah dihadapi oleh Imam Malik ini, Imam Malik pernah dicacok dengan tongkat sehingga patah tulang tangannya. Betapa kejamnya pada zaman itu, kerana tidak menyukai dengan sikap Imam Malik ini. Bahawa Imam Malik pun sikapnya adalah seorang yang kejam, seorang yang tidak boleh tengok kepada benda yang teruk lah, benda yang salah. Dia tak boleh tengok, dia akan sentiasa tegur. Sampaikan segelintir orang pada zaman itu tidak puas hati kepada beliau. Itu cara yang biasa lah. Kalau kita tegur orang, dia akan ada setengah netizen, ada setengah masyarakat pada zaman itu tidak akan pernah berpuas hati. Bagi mereka, mereka tak boleh tengok benda orang apa-apa ini, mereka tak boleh, mereka bagi daripada kopi. Mereka sebabnya mereka tak puas hati dengan Malik, jadi mereka membuat hal yang sedemikian kepada Imam Malik. Okey, seterusnya kita tengok kata-kata Imam Malik. Yang pertama, Imam Malik pernah mengeluarkan kata-kata hikmah. Ini kata-kata mutiara. Para ulama ni kalau bercakap ni kebanyakan kata-kata mereka adalah kata-kata hikmah, kata-kata yang memberi manfaat kepada orang. Jadi kita ni kalau dengar para ulama bercakap, jangan lupa dengan apa yang mereka cakap. Kerana kata-kata itu adalah satu motivasi kepada diri kita sendiri atau masyarakat kita. Yang pertama, Imam Malik pernah berkata bahawasanya sesungguhnya seorang lelaki apabila memuji dirinya sendiri, maka tidaklah menjadikannya. Inilah salah satu kata Imam Malik. Yang kedua, Imam Malik pernah berkata setiap orang percakapannya boleh diambil pakai dan boleh ditinggalkannya, kecuali percakapan Nabi Muhammad SAW kerana kemaksumannya. Yang ketiga, percakapan Imam Malik adalah sesungguhnya ada di antara guru aku yang aku meminta untuk bertawasul dengannya, tetapi aku
maklumat yang diperoleh dalam hadis tersebut. Sebenarnya kita tengok kata-kata para ulama kepada Imam Malik. Pertama kita tengok Imam Syafi'i. Yang ini mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i pernah berkata tentang Imam Malik bahawasanya apabila datang azhar maka Imam Malik adalah seperti binatang. Itu adalah kata-kata Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Bukhari. Imam Bukhari dia pernah berkata sanad yang paling sahih ialah sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Yang ketiga, Ibnu Nu'aim dia berkata Malik di antara hujah-hujah Allah ke atas makhluknya. Okey, yang seterusnya Ibnu Mahdi pernah berkata tidak pernah aku melihat seseorang yang paling digeruni, yang paling sempurna akal, lepas tu paling tinggi ketakwaannya melebihi Imam Malik. Itu adalah kata-katanya. Yang antaranya kata-kata daripada Imam Zahabi. Imam Zahabi berkata Imam Malik adalah Syekh al-Islam, Syekh al-Ummah dan Imam Dar al-Hijrah. Macam beliau Imam Malik meninggal di Madinah pada tahun 19 Hijrah. Pada waktu itu beliau dalam lingkungan berumur dalam 26 tahun. Macam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hafizi bin Muhammad Khidir. Nombor matrik D19312432. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan penulisan Imam Malik, iaitu karangan dan penulisan Imam Malik yang paling masyhur ialah kitabnya Al-Muwatta' yang pernah disebut oleh Imam Syafi'i, tiada di muka bumi sebuah kitab dalam bidang ilmu yang lebih tepat selain dari Al-Muwatta'. Keunggulan kitab Al-Muwatta' ini telah menarik perhatian Abu Ja'far Al-Mansur sehingga beliau mencadangkan supaya dijadikannya sebagai undang-undang yang menyatukan seluruh manusia mengamalkannya. Tetapi Imam Malik menolak cadangan ini. Beliau mengatakan para sahabat Rasulullah ramai bertebaran di beberapa negara. Masing-masing mempunyai ilmu. Kalau kamu memaksa orang ramai berada di atas satu pendapat sahaja, sudah pasti akan menimbulkan fitnah. Sudah tidak syak lagi bahawa ini merupakan satu sikap yang cukup baik, menandakan ketinggian, kebersihan dan kebebasan ilmiah, warak dan tidak mementingkan diri demi kebenaran yang diimani oleh Imam Malik dan keyakinan yang menunjangi hatinya. Iaitu kitab Al-Muwatta' merupakan karangan terbesar Imam Malik yang pernah dihasilkannya. Beliau menghimpun di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Menurut penelitiannya ada yang muttasil, ada yang mursal. Selain dari hadis Rasulullah, terdapat beberapa fatwa dan keputusan penghakiman para sahabat dan kata-kata para tabi'in juga disertakan. Di samping itu, beliau menyebut juga pendapat-pendapatnya dalam beberapa masalah, iaitu sebagai qiyas ke atas ata-ata yang diriwayatnya, atau sebagai tafsiran kepada apa yang diriwayatnya, atau sebagai tarjih sesetengah riwayat ke atas bahagian yang lain. Imam Malik menyusun kitab ini dalam masa 40 tahun dengan beberapa kali semakan. Disusun menurut bab-bab fiqh, dan kitab ini telah diriwayatkan oleh sebilangan besar muridnya, tetapi yang berada di tangan pengkaji Islam dan besar murid pengkaji Islam dan para ulama sekarang, dua riwayat saja yang masyhur.
Pertama, riwayat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, sahabat setia alam. Dan yang kedua Abu Hanifah. Sementara yang kedua ialah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Barbari Al-Andulasi. Beliau salah seorang murid Imam Malik yang datang dari Andalus. Kemudian pulang menyebarkan mazhab Maliki di sana. Riwayat Muhammad bin Al-Hasan pernah dicetak di India, tetapi bab-bab dan juga hadis-hadis di dalamnya kurang dari riwayat Yahya yang terlepas di Mesir dan negara-negara Maghrib. Iaitu yang kedua pula, penyebaran mazhab Maliki. Mazhab Imam Maliki tersebar luas di Maghrib, Al-Arabi, Mesir, Sudan, Andalus dan kebanyakannya negara Islam sebelah Afrika. Agak pelik juga mengapa mazhab Maliki ini ia tidak berkembang di Hijaz dan Madinah, sedangkan beliau tidak pernah meninggalkannya di Madinah kecuali kerana mengerjakan ibadat haji saja. Barangkali kebanyakan murid-muridnya dari negara sebelah Maghrib dan mereka inilah yang menghafaz, menyusun dan menyebarkan mazhab Maliki di rantau sebelah sana. Selain dari itu, boleh jadi kerana Imam Malik telah meluaskan sumber-sumber perundangan Islam dengan merujuk kepada ijtihad dan al-masalih dalam suasana masyarakat yang kebanyakannya menghayati aliran atau madrasah al-hadis dan berpegang kepada zahir dan nas-nas. Boleh jadi inilah faktor utama tidak tersebar mazhab Imam Maliki di Hijaz. Sekian daripada saya, iaitu penulisan Imam Malik dan penyebaran mazhab Maliki. Assalamualaikum.